Nah, malam pertama kita kecek muqaddimah tentang benda yang kita nak muzakarah pada setiap malam Selasa, hari Senin malam Selasa. Kemudian kita mula dengan cerita dan perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian pula kita bicara tentang Umar dan perkataan Umar radhiyallahu taala anhu. Bahawa lepas tu dengan sebab ada uzur sikit sebanyak, maka putus lama. Nah, maka buat ngecepat masa tu kita rasa putus beberapa kali ya, tiba-tiba sebulan dah. Pak orang panggil majlis, Pak kali senar dah yang kita tidak buat muzakarah malam Selasa di masjid ni. Maka malam ni baru mula daripada hari tu, mula malam ni lah baru mula pulanya. Walau bagaimanapun alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ni saudara semua, iaitu kita akan berbicara tentang satu perkataan yang luar biasa, yang sangat comel dan hebat bagi khalifah yang ketiga, iaitu Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Maka sebelum nak pergi masuk apa yang Uthman ucapkan kepada kita, nasihat kepada kita dengan perkataan yang sangat berharga, maka kita mari tahu sikit sebanyak benda yang bersangkut paut dengan Uthman. Orang panggil rupa-rupa saja walaupun bukan semua. Maka Uthman ibn Affan dia masuk Islam dengan saing dia hajak, iaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar selepas daripada dia masuk Islam, maka dia mula hajak kawan-kawan yang rapat masuk Islam beberapa orang. Maka satu daripada orang yang masuk Islam dengan melalui Abu Bakar adalah Uthman ibn Affan. Uthman seorang lelaki yang sangat berjuru dan bersifat dengan sifat malu, sapakan malaikat malu ke dia. Malu sungguh-sungguh Uthman. Cara mana malu saudara semua? Jadi satu hari Nabi dalam rumah, Nabi orang panggil apa, ada bekas air, maka udara panas, suasana di Mekah masa tu dan masa ni pun sama lah, lebih kurang. Maka Nabi dia gendai kaki dalam air, dalam bekas. Maka Nabi seloklah kaki dia tu. Duk tak beberapa lama, ada Abu Bakar mari minta izin nak masuk kecek dengan Nabi sepatah dua. Maka Nabi izin, tak apa, masuk silakan. Maka lagu mana Nabi duk, lagu tu dah tak berubah Nabi. Jadi masa Abu Bakar belum datang, Nabi duk lagu tu, mari Abu Bakar pun Nabi duk lagu tu. Lepas pada tu beberapa minit, mari Umar pula minta izin nak masuk jumpa Nabi, nak kecek sepatah dua. Maka diizin kepada Umar masuk. Maka Nabi pun dapat tulah, tak ada berubah. Bukan kata beki tu beki ni, ubah tu ubah ni, tak, supaya tulah. Lepas tu di beberapa minit pula datang Uthman ibn Affan minta izin nak masuk jumpa Nabi, nak kecek sepatah dua. Maka diizinkan. Ada dia. Tapi bawa Uthman masuk, Nabi bergaduh, katuk lebih ke kaki ya, katuk. Katuk. Itu dia. Jadi tak serupa dengan Abu Bakar masuk mula-mula, tak serupa dengan Umar masuk yang kedua. Ada. Sampaikan Nabi berubah, ambil katuk lebih benda-benda. Padahal masa dengan Abu Bakar, dengan Umar, bukan Nabi buka aurah dak sekali. Tapi dia panggil pihak kaki di bawah Nabi buka. Tapi bawa Uthman masuk, Nabi tutup habis. Ada. Sehingga dia panggil Abu Bakar dengan Umar yang duduk sekali dengan Nabi tu, dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, kana?" Dia kata, "Aku malu kok Uthman." Seorang manusia yang malaikat lagi malu ke dia.
Sebab apa tu? Sebab dia sangat-sangat bersifat dengan malu. Sifat kerincai orang yang malu apa gitu ni, dia tak buat benda yang tak layak. Uthman. Maka sebab itulah berjurung Uthman Nabi bui anak dia. Nah, yang pertama Nabi bui Ruqayyah. Nah, jadi isteri. Maka Ruqayyah ni ia bujedah lah. Sebab dia ni ditolak oleh Abu Lahab, anak Abu Lahab. Nah, dua orang itu Ummu Kulsum isteri bagi anak Abu Lahab, dan juga Ruqayyah isteri anak bagi Abu Lahab. Pak darah Nabi lah, sepupu lah. Tapi selepas daripada Nabi wa'ari agama Islam, nah dakwah orang, maka Abu Lahab tak terima, siapakah dia suruh anak dia cerah habis anak-anak Nabi. Tu. Maka Nabi bui kepada Uthman sebab juhnya, sebab apa semua, bui Ruqayyah. Tapi tak lama mati Ruqayyah. Dan sebab Uthman suami yang paling baik, dia siapa kata pergi perang Badar. Perang yang pertama, Uthman tak ada pergi dah. Sebab apa? Sebab duk jadi payaban, duduk apa ni, duduk cara isteri dia Ruqayyah yang sakit berat. Wa'wi dia tu tak ada keluar lagi perang Badar dah. Dan Nabi izin, kata Uthman tak apa, mau dengan isteri kamu. Sebab apa? Sebab yang pertamanya Nabi dengan sahabat keluar lagi pada perang Badar tu bukan lagi perang ni. Bukan lagi perang. Kalau pergi perang cerak orang Pak Uthman boleh dikeluar, boleh dikeluar. Sebab tu juga lagi tu nak pergi sekat ya. Sekat nego Quraisy yang nak kelik daripada Syam sampai Mekah. Maka pergi sekat sebab apa? Nak kelik harta sikit sebanyak yang mereka itu rapah duduk di Mekah ni. Itu ya tujuan. Tak ada nak perang dak. Tapi dengan takdir Tuhan berlaku perang juga. Sebab tu Uthman duk cara isteri dia, maka tak ada pergi sama sahabat yang lain-lain. Daripada kelebihan Uthman, Nabi bui seorang lagi isteri dia, anak dia, iaitu Ummu Kulsum. Bui ke Uthman lepas daripada mati Ruqayyah, saya bawa tak lama mati juga Ruqayyah. Tapi Nabi kata, wahai Uthman, jikalau ada lagi anakku betina, aku bui lagi kepada kamu. Tapi habis dah. Sebab apa? Sebab Fatimah dia panggil jadi isteri Sayyidina Ali dah. Habis dah. Anak Nabi dia panggil perempuan, ada dia panggil 4 orang. Zainab ada suami dia. Nah, apa tu dia panggil Ruqayyah dah mati, Ummu Kulsum mati, adapun Fatimah isteri bagi Ali dah. Kalau ada yang lain aku bagi kamu, dia panggil wahai Uthman. Nah, tu yang paling baiklah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, apabila kita kecil hak Uthman, masya-Allah, seorang yang sangat berjasa, seorang yang sangat hebat, orang panggil apa di masa Nabi itu. Jadi dengan sebab dia seorang ni, orang Islam senang. Orang Islam, Nabi sendiri, para sahabat yang lain senang banyak dengan sebab ada seorang ya Uthman ibn Affan. Masa Nabi hijrah pergi daripada Makkah pergi kepada Madinah, maka di Madinah ni kita fahamlah bahawa Makkah diri pun serupa juga, dan kawasan yang dekat-dekat bersama negeri Arab pada pasir tidak ada air, payah telaga air. Maka di Madinah tu ada telaga orang sutai tu ya, Bi'rumah nama dia. Maka khilaf ulama di antara bahawa dia ni milik bagi seorang ataupun milik daripada orang Yahudi. Khilaf riwayat. Tapi hak samanya Uthman beli. Uthman beli 35,000 dirham. 35,000 dirham. Maka sadar gikun dengan jumlah akal kita lah ni duit kau. Satu dirham ni macam mana? Boleh hadir dia panggil 200 kut atau 500 kut satu dirham. Pagi kunlah dengan 35,000 dirham di telaga tu. Maka boleh hadir saudara tanya, kena mahal tu lalu? Mahal, air tak ada. Tempat air tak ada. Nah, maka air lebih pada minyak lagi, air ni kena guna. Dia tak ada agak mahal benar-benar. Tu. Maka Uthman, masya-Allah, Tuhan bui utak dia, pandai bab berniaga, dan serta dia beramanah, dia orang berjuruh, orang baik. Maka Tuhan bagi harta banyak dia, waktu dia tu ada duit. Maka masa tu belum tu air istimewa tukar dengan beras cupak.
Jadi orang yang nak minum air nak pergi cebok tu steamer ke, kena bagi beras cupak kepada tuai-tuai telaga tu. Maka para sahabat berkesenir belaka. Nah, lebih-lebih lagi orang muhajirin hak mari tangan kosong. Nah, tinggal habis, tinggal rumah, tinggal harta, tinggal tanah, tinggal kedai, tinggal habis-habis. Nah, lepas tu mari ngah tangan kosong. Tiba-tiba mari pak nak minum air kena beri beras cupak ni, gak ambil duit mana? Nak ambil mana gandum cupak, nak ambil mana buat tamas cupak, tak ada. Maka masa tu dalam keadaan sangat susah lah dia panggil para sahabat gelisah. Nah, ada dia sempat ngabdu hak Nabi pun ada. Nabi tu sabar, insya-Allah Tuhan akan bagi kemudahan kepada kita semua. Maka Tuhan pilih Uthman, masya-Allah. Tuhan pilih Uthman, hatta Uthman capak ilham masuk di hati Uthman bahasa nak beli telaga tu untuk khidmat orang Islam. Nah, maka orang Yahudi ni bijak, cerdik, bab menegawi ke dia, dia menipu mah satu, menipu. Tu sifat dia dah. Sabit tu dia kaya tak pelik lah, yang menipu orang Yahudi ni. Nah, lepas tu Tuhan sebab lepas tu saudara tanya kata, dak hak kita dengar-dengar mari ni orang menipu banyak orang panggil tak berkat harta dia, tak berjaya harta dia. Itu orang Islam. Nah, orang kafir dah. Nah, kafir tu dia panggil apa kadang-kadang kau menipu pandai kau kaya banyak. Sebab Tuhan buka dunia ke dia. Tapi orang Islam tak. Kau menipu tu tarik balik. Tuhan susah lah hidup dia. Sebab apa? Nak dia tinggal benda-benda tu supaya dia butung di akhirat kelak. Sebab tu orang Yahudi ni masya-Allah. Jam menung dah siapa hari ni kelih buat dia kaya-kaya kat dunia. Nah, bab menipu bab apa ke dia? Maka tak sejual kering. Tapi pandai Uthman, masya-Allah. Tuhan beri utak ke dia. Dia bab cerca ni sabit tu kalau nak pergi cerca dengan orang Nabi tak Uthman. Nah, Tuhan maka orang tak sama orang ni kelebihan gini. Orang ni ngaji bijak tapi orang kecil tak pandai. Orang ni ilmu banyak, orang ngajar tak pandai. Orang ni ilmu kurang tapi kecil pandai. Nah, orang ni dia panggil pak kupi tapi semaya rajin. Orang ni semaya fardu ya tapi sedekah hebat. Orang ni dia panggil sedekah berapa semaya. Semaya pun gitu-gitu tapi puasa suka benar. Dia tak suka orang ni daripada orang ke orang. Tu dia. Maka Uthman masya-Allah, Tuhan kelebihan ke dia orang panggil bak ciraca. Bijak utak Tuhan ke dia. Kalau ni kau nak kantut lah. Nak kantut kalau lah ni. Semua Uthman bin Affan. Maka ia gipak dia kata kepada orang Yahudi, dia kata wahai saudara, ginilah jualah ke aku telaga ni. Dia kata aku tak jual. Nak jual lagu mana? Aku dah raidai aku ni. Raidai dia panggil nak beli, nak cabut air kena beri duit. Nak cabut air kena beri dia panggil duit. Tu. Pak kalau aku beri gak jual kat kamu, habis raidai aku. Ginilah gini. Mau jual setengah dia. Nah, tu dia. Dia setengah ya. Aku beli setengah ya. Jadi hari ni kamu isah aku pula. Hari mu mau jual lah. Jadi mu jual kat aku setengah dah. Oh banyak dapat duit ni setengah ni. Kalau orang panggil harga 40,000, 20,000 mu ambil. 20,000 mu ambil. 20,000 ni banyak masa tu. Apa pula laga ni bukan mu jual tu, milik mu lagi. Cuma bagi ya. Hari ni hari ku isah hari mu. Saya kata, nampak lalu Yahudi tu. Telaga aku lagi, duit boleh stokar. Tuhan ni dia main cebok aku boleh pula. Jual lalu. Jual setengah. Insya-Allah. Itu dia. Bawa jual setengah. Pak, orang Islam yang tunggu hari Uthman kan tagih dengan kerja buat air hari Yahudi tu. Tagih kan. Masya-Allah. Buat hari Uthman penuh kerja buat air. Kerja buat air macam tu. Buat hari Yahudi tagih kerja buat kena beli. Buat dia panggil raidah ada. Nah, maka Uthman kata, wahai Yahudi ginilah, pakai jual semua lu jual semua lu. Tak jual dengan jual pun supaya tak itu mengambil jual semua. Ya pandai Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bawa beli cukup dah. Nah, hari panggil pot telaga dia, maka ya Rasulullah, saya menjadikan telaga ni untuk orang Islam semua. Wakaf kerana Allah Subhanahu wa taala. Ni Uthman saudara semua. Kalau gitu duit harta dia ia guna untuk kerana agama. Nah, kerana khidmat orang, mensenangkan orang lain. Itu harta dia Uthman. Hak nyata lagi yang kita baca sejarah dia marinya, saudara cuba terbuka ya. Yang kita biasa royak beberapa kali dah, tapi royak sekali lalu. Saudara. Jadi apa ni? Tahun yang kemarau yang susah. Tapi kau nak pergi situ kita gayahan dulu.
Nak pergi situ ayah ni dulu. Jadi tahun yang ke-9 berlaku peperangan Yarmouk. Perang Yarmouk ni dia panggil apa? Perangan yang sangat susah para sahabat. Sebab tahun kemarin putus makan ni. Kenderaan tak ada. Berapa ekor ya yang ada? Lepas tu kena sampai jalan kaki jauh. 700 kilometer. Di Yarmouk dekat-dekat gaban Kaulon ni ke? Ambil di Madinah nak pergi di Jordan. Tengah-tengah tu lah nama Yarmouk. Lah ni Yarmouk duduk le negeri Jordan lah ni. Gamar orang kita ni pergi ngaji sekolah Jamiah Yarmouk. Gamar di Jordan. Maka Nabi tak tahu nak ke mana. Dengar kata musuh nak serang dengan tentera alat semua mari, maka Nabi nak keluar negeri Taher supaya tak sampai di Madinah. Nak sekat dengan jalan dulu. Kalau berlaku perang lah. Maka Nabi menggemarkan para sahabat supaya keluar. Demo yang ada harta nak panggil nak infak, nak belanja pada jalan Tuhan, maka hendak buat mari. Maka Nabi tanya dalam ramai di masjid. Saudara tu batal berkhayal. Kata masa tu setara mana para sahabat dan Nabi susah. Nah, ada putus makan ni, putus apa semua. Nabi kata, siapa nak bantu kata lahau oleh masjid ni, pelakak tu dah. Maka para sahabat, saudara kena faham dulu. Kata para sahabat jiwa dia ni belanja. Boleh kata lagu tu belaka. Sebab kalau kita baca sejarah para sahabat hari ni boleh kata 90%. 90% sifat sahabat khijah yang dia dapat, duit dia dapat daripada khijah dia tu, dia ambil dia nak makan hari tu je. Hak lebih dia dekah orang habis. Tawakal sungguh. Isa nak makan apa pula? Allah ada. Rezeki bagi Tuhan bagi rezeki. Misal kata kalau learning kan kantam kita kata. Mak kita kerja 300 kub. 300 kub boleh, keluarga dia ada 3-4 orang. Dia, isteri dia, anak-anak dia. Maka makan pokok ni belanja, ambil pagi pagelak 200 kub. Lebih ke 1 kub sedekah dah. Itu sahabat. Nah, kita tak ada kita taruh kita. Tak ada apalah benda halal. Nah, tapi sahabat nama tawakal dekat. Maka itu jiwa sahabat. Tapi saudara cuba terberkaya ketika Nabi lahung-lahung. Nah, Nabi pakat-pakat bantu. Siapa nak bagi kita duit untuk guna oleh perang yang kita nak keluar ni, saudara tu buat terberkaya. Semua senyadik. Senyap dia tak ada benda nak bui. Nah, susah sungguh. Nah tu dia. Sebab tak ada tinggal lebih rasa duit yang nak bui, tak ada, tak sungguh. Sebab apa dia? Nah, nak bui sangat tapi tak ada. Lama Uthman kata, "Saya Rasulullah." Uthman. Nah, Uthman. Tadi saya bui dia panggil apa ni? 900 ikauta. Ambil Rasulullah fi sabilillah. Allahu akbar. Suka Nabi, tapi suka bobo, tak suka sungguh lagi. Sebab apa? Nak banyak lagi. 900 ekor unta dah. Allahu akbar. Dia Nabi tanya pula, sahabat aku semua, siapa nak wei lagi? Siapa nak wei lagi? Siapa nak wei lagi? Senyap. Bisu habis. Tiba-tiba Uthman angkat tangan. Saya Rasulullah. Kuda 1 ekor pula. Subhanallah. Nabi suka lebih pada saat ni, tapi tak sungguh-sungguh lagi. Nabi tanya lagi, wahai sahabatku semua, siapa nak bui lagi? Siapa nak bui lagi? Dia di belakang. Pada haji orang bui dah para sahabat ni, tapi tak ada. Dia belakang. Tiba-tiba Uthman kata, saya Rasulullah. 1000 dinar. 1000 dinar ni 5 juta lah ni. Duit kita. Maka suka Nabi habis ramak. Nabi kata kalau gitu, ma darra Uthman ma amila ba'da hadzal yaum. Wahai Uthman, lepas pada hari ni membuatlah dosanya mana pun tak apa ni, tak mudarat gapo dah. Mung syurga dah mung ni. Tu dia. Tak mudarat dah. Ikutlah menuak gapo-gapo pun. Serta gitu Nabi kata. Padahal Uthman tak ada buat sekali. Tapi kalau pergi buat dosanya mana pun lepas pada hari ni tak ada mudarat gapo. Ni Nabi. Siapa wiwaho tu Nabi? Cak Muhibban kata tak mudarat. Hebatnya Uthman bin Affan. Bab belanja. Payah cari saudara semua. Boleh hadir saudara semua. Ya kaya. Sedap bui boleh bui ya kaya. Saudara tak begitulah. Pada golik orang kaya payah bui. Orang kaya payah bui. Ada dia. Hak kaya payah bui. Hak susah dia bui.
Nah, tu dia. Tapi dia kita duit ada, kita bui, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Tapi payah. Nah. Allahu akbar. Dan hak hebat lagi-laginya, saudara semua, hari yang Madinah berkocok. Berkocok tanah Madinah. Berkocok tanah Madinah sebab apa? Sebab terlalu banyak unta-unta yang muat barang daripada Syam klik ke Madinah. Beribu ekor unta. Tiba-tiba berkoyak. Ribu ekor unta, letak belakang unta ada semua makan ni, pakai apa yang berhajat ada belakang unta. 1000 ekor lebih. Nah, maka mari sekali grup tak kocok ke mana tanah Madinah. Dan hal ni lepas Nabi mati dah. Lepas Nabi mati dah masa boleh hadir masa Umar ke, tu gitu. Yang berlaku benda ni. Berlaku tahun yang repang susah, kemarah sampai ke Umar ni berok. Para sahabat semua berok. Umar berhutang duit untuk sedekah kepada orang lain. Umar. Sampai ke berupa-rupa dia. Buatnya tak ada makan ni. Tiba-tiba hari tu negara Uthman klik daripada Syam. Berkocok Madinah. Maka orang yang menega fakakun kelang kita kata hingga gedung-gedung gi orang panggil tawar kepada Uthman. Minta Nabi ya, kalau kata aku will orang panggil 2 ganda laba. Aku beli misalnya aku beli mari barang 1000 juta, aku beli 2000 juta. Kamu tak ada nak jual dah. Pakai tolak lu dah. Laba dah 1000 juta. Misal kata. Tapi Uthman kata tak sih. Tak sih jual. Mari orang lain. Kata kalau gitu aku will laba 3 ganda. Nah. Kalau jual agak 3000 juta, modal 1000 juta, aku beli 3000 juta. Laba 2000 juta dah. Tak jual Uthman. Mari yang 3, aku laba 4 ganda. Tak jual Uthman. Mari yang mari ke-4 yang ke-5, aku laba 5 ganda. Tak jual Uthman. Uthman kata ada orang yang lebih lagi. Sehingga orang meniaga besar-besar tak lawan lah harga nak jual ke mana. Beli mama nak jual ke mana orang tak laku kan. Walau orang berhajat pun dia mahal telajak, dia mau duit tak ada juga nak beli. Nah, lalu kata tak apalah kalau gitu kau tak lawan. Nak tanya Uthman siapa yang lebih pada ni lagi siapa? Nak tahu siapa orang tu yang hebat tu lagi. Allahu akbar. Uthman jawab Allah. Mudah jawab Allah. Allah sebab apa? Sebab Tuhan dia ganti paling kurang 10. Nah, al-hasanatu bi'ashri amsalha. Nah, Tuhan ganti 10. Nah, 10 kan dah paling kurang. Lepas tu kan nak dapat 70, 700, 7,000 gilah. Kembali klik kepada keikhlasan orang yang bagi itu. Nah, maka ya tahu hai ahli Madinah semua, bagi tahu aku semua beribu ekor ni, aku bagi kepada kamu. Ambil dah nak apa ambil. Sebab agak susah tahu tu. Saudara klik. Sekali ibu habis Uthman bin Affan. Nah, maka ini sebab itulah Nabi kata, wahai Uthman, engkau ahli syurga. Saudara, jika kita perhati klik kepada 10 orang Nabi raya tu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'id bin Zaid, Talhah bin Ubaidillah, Abdul Rahman bin Auf, Az-Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan siapa lagi? 10 orang tu sifat supo, hak lain, kelebihan masing-masing, tapi hak ada supo tu ialah murah hati, suka tolong orang. Ni dah 10 orang ni. Hak cut apa sunruam yang mereka itu ada supo belaka, hak ni. Itu Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Maka belanja kita lalu tu adakah pakai dak? Tiba-tiba sekaya-kaya sahabat. Sebab tu hebatlah. Tu ganti lipat ganda. Maka di sini para ulama kata orang yang paling cerdik ialah orang yang menega dengan Allah. Orang yang menega dengan Tuhan lah yang paling cerdik. Sebab apa? Dia tak rugi, laba semata. Laba semata. Nah, tu dia. Sekuk 10 kuk Tuhan ganti. 2 kuk 20 kuk Tuhan bagi. Tapi dia tak nampak selalu Sebab tu kita tak minat mana tu. Bui pak habis. Baik. Nah, kalau bui dapat dewasa bubuk gocoh nak sedekah. Dewasa. Sebab tu nak laba belaka. Nah. Tapi kita tanyalah saudara semua, orang yang duk belanja ni, ya kadang-kadang pakai masa lama nak mari balas Tuhan tu.
Tapi dia mari kat sepadan kayu, paling kanan duit, paling kiri duit, depan duit, belakang duit. Nah, ada seorang kat di jalan tu, ya tak Allah, bapa alhamdulillah. Nah, dia buat, dia patut nak yatim di hari ni. Saya dah buat hari 3 bulan ni. Tak banyak ni saya beri sekadar saya ada ya. Murah sungguhlah rezeki dari nampak dah Tuhan balas. Paling kau ning pun dia panggil duit. Jadi bukan kaya sungguh hebat dak, tapi mudah dapat. Nah, mudah dapat. Nah, suami yang tak boleh kerja jadi boleh kerja. Anak yang dia panggil muta-muta saya kerja, boleh kerja. Duit gaji mahal pula tu 30,000 boleh anak dia. Tu jadi kemudahan. Baik. Maka kita akan masuk dalam perkataan Uthman ibn Affan. Masuk siapa? Orang bel. Masuk siapa? Baik. Tak apalah kita ambil tak panjang 10 minit lebih kurang insya-Allah. Jadi kata Uthman, aku tak rela. Saudara dengar baik-baik. Aku tak rela, aku tak jang. Dan aku sangat duka cita, gelisah jikalau ada sehari yang ku tak baca Quran. Allahu akbar. Jikalau ada sehari yang ku tak baca Quran, hari itulah hari yang paling celaka sekali dalam hidup aku. Jadi Uthman dia tak jang, lepas di atas diri dia 24 jam dengan tak baca Quran langsung. Tak jang. Nah, bahkan Uthman daripada orang yang awal-awal banyaknya baca Quran dalam sehari semalam. Sehingga di kalangan sahabat tak tahulah wallahu a'lam. Kata siapa lagi yang buat sepak Uthman. Nah, di kalangan sahabat semua tidak ada riwayat. Yang ada riwayat 2 orang saja daripada sahabat yang semaya 1 rakaat khatam Quran. 1 rakaat khatam Quran. Semaya apa tu? Semaya tahajud. Dek malam tu. Tak tahulah dia bangun pukul apa, semaya mula malam pukul apa, pukul 10 ke pukul 11 tak kira lah. Dia mula tu. Nah, Allahu akbar. Maka 2 orang siapa? Yang pertama Uthman ibn Affan, yang kedua Tamim ad-Dari. 2 orang ni saja yang riwayat cerita ke kita, kata 2 orang ni semaya khatam Quran dalam 1 rakaat, semaya tahajud. Nah, tu. Nah, dia kata apa? Dia kata Uthman orang yang sangat cinta kepada Quran. Orang yang ada hubungan Quran luar biasa. Sebab tu ia tak jang tak rela berlaku dalam hidup dia satu hari yang tak baca Quran, tak boleh jadi. Nyawa dia dah, Quran nyawa dia dah. Nah, hari mana dia tak baca Quran, hari tu tak boleh mati hari tu. Uthman bin Affan. Siapakah hari yang kena bunuh? Dia dah baca Quran. Darah turun atas Quran, dia mau sembelih dia dah baca Quran, darah turun atas Quran. Mati dengan baca Quran Uthman. Nah, tu dia. Tuai puasa lagi, puasa lepas tu baca Quran. Belum nak buka puasa, berapa je ya? Dia mau naik sembelih dia. Uthman bin Affan. Jadi orang yang sangat-sangat hebat bab Quran. Saudara. Maka Quran ni lebihlah. Sangat lebih Quran. Sangat mulia Quran, sangat hebat Quran. Maka saudara kadang-kadang kita tak percaya, boleh jadi ke? Maya tahajud ni waktu tengah malam nu mulanya. Apa? Dengan subuh 3-4 jam lagu tu ya. Adakah boleh jadi kau tak Quran dengan baca Quran 4 jam? Kira dengan utak, kira dengan masa learning. Nah, ada. Misal kata dalam masjid kita ni ada syarif yang hafal Quran. Nah, kalau tanya syarif, kalau baca Quran, dia berderah berung gitu tu. Nabi habis apa je? Saya kata belah-belah je. Tak itu syarif. Belah-belah je. Jadi masa 4 je ni bukan ya lah. Subhanallah. Maka bahawa apa riwayat ni? Saudara, kita tidak boleh qiyas masa kita dengan masa sahabat. Tak boleh qiyas. Nah, bahkan di masalah ni pun orang dengan orang tak sama, tak boleh qiyas. Orang ni supaya orang panggil kak yang duduk dengar saya live pagi dan malam. Dan selepas daripada ia tahu kelebihan selawat, saudara semua tahu ke tak? Ia selawatkan Nabi Nyana setiap hari 10,000. Ni adalah ni. Orang tak jauh sini ni, dia terubah kita ya. Asal ya, tapi lah ni dia duduk kat jalan. Dia mari rumah saya. Nak main air tawar pada 2 bulan lepas tak silap.
mari nak kereta dia. Seorang perempuan. Nah, 10,000 selawat sehari, setiap hari. Pak kita boleh buat tak? Nah, tak sama masa. Tu keberkatan tak sama. Masa berkat tak sama. Orang ni kadang-kadang apa-apa lah, gelak dah. Sikit baru amalan. Orang ni tadi dah buat amalan. Tak ada apa-apa orang panggil berkat masa tu hari ke dia. Ini masa tu lah ni, masa kita. Apa bagaimana masa sahabat? Dulu gitu. Bahkan masa kita budak-budak tak sama dengan masa dalam ni. Kita budak dulu, lah ni saya umur 40 lebih. Nah, masuk 45, 44, 45 gitu umur sekarang lah ni misal kata. Kita tu budak-budak hari tu dia. Nasi je. Petai basi. Tak itu kan? Pak kita main tu. Kita masa kita dulu tadika ni ngaji. Ni hari mak sehari je kata ya. Satu ahad ngaji. Senang siapa kami pun ngaji dia petai. Pergi sekolah tu. Klik sekolah mari pak, mari tadika pula. Tadika ngaji pukul 4 apa pukul 5. Lepas tu klik. Pukul 5 apa pukul ni, lebih-lebih orang bengok, oh lama lah boleh main. Puas main. Masa tu ngah berambak, ngah hunga, main bola, pergi ngai ke apa, oh lama lah. Nah, tu dia pergi bunyi air, nak boleh gelak tu. Learning baru main asal sudah, nak best dah. Cepat masa. Nah, tu. Tapi walau begitu pun saudara semua, ada budak Suria. Nama apa tak ingat baru ni, nama Abdul Rahman. Abdul Rahman An-Nabhan. Abdul Rahman An-Nabhan ada ni gambar dalam sesak saya ambil taruh. Ada dah ni. Nah, budak umur dekat 20 tahun. Budak Suria, London Turki lah ni. Duk Turki. Nak terai apa Quran, maka nak cuba. Kata, sungguh kedak. Baca Quran leh satu rakaat ni boleh khatam kedak. Maka terah kali pertama tak jaya. Dia orang bersubuh dulu. Tapi tinggal lagi tak banyak dah, tinggal 4-5 menit. Tinggal lagi. Lepas tu dia terah semula pula. Maka saudara semua, supaya dia tak sewi kata dia dakwa baham, kata mung dakwa aku boleh royak, kata aku buat. Nah, dia tak kat video dah. Tak video depan tak kat, dia semaya semua. Bukan nak tunjuk, tapi sebagai tanda kata dia buat sungguh. Nah, maka dia mula bukan tengah malam dah lah, dia mula awal sikit. Mula pukul 10 apa dia mula. Pukul 10. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Pas sana lah musim sejuk ia panjang, malam panjang musim sejuk ni. Dan Turki pun lebih kurang kat sini. Musim sejuk ia panjang nah. Tu dia. Suria pun pukul 5 lebih kat pukul ni baru masuk subuh. Sebab ia curah lambat musim sejuk ni. Tapi kalau musim panas, subuh pukul 3 lebih, subuh dah pukul 3 lebih. Ayat tu masa ya. Lepas tu dalam ya waktu lepas 10, 11, 12, 3, 1, 2, 3, 4, 5, dalam 7 jam lebih-lebih lah. Nah, khatam Quran. Satu rakaat aja. Ni. Mula daripada Fatihah, lepas tu baca surah Al-Baqarah, siapa? Minal jinnati wan nas, Allahu akbar. Nah, tu dia. Nah, ayat tu boleh buat, benar boleh buat. Orang siapa semua, tapi tahulah kaki dia tu kaki letak. Bukan panjang. Tapi dia baca derah lah. Supaya dia baca derah, dia baca Quran derah gitulah. Gitu. Bukan kata tajwid sangat dah baca nak. Tu. Nah, Allahu akbar. Saudara, kita saya di masjid kita ni. Jadi baru ni ada apa ni? Ada majlis mengajar Quran. Nah, ada tu pakai pondok pauh mari ngajar Quran. Saudara, tapi orang kita ni bukan di kapur atas ni dak lah. Rolik pun lagu tu lah. Jadi orang kita Melayu, orang Petaning 3 wilayah ni, orang panggil khususnya, nah, ia ada sifat malu. Malu nak belajar. Lebih-lebih lagi baca depan ramai. Nah, kita orang lain ada tunggu, kita baca depan tu, baca derah. Tak itu mana orang kita malu. Tak malu tu demo kata kita baca salah apa gitu ni demo itu. Ni sifat kita. Malaysia malu juga tapi hingga pada kita. Indo malu juga tapi lebih pada Malaysia lagi tak malunya. Nah, leklah ngaji Suria. Ngaji dalam kuliah ni enggak. Bopia syekh doktor duk ceramah, duk ngajar, duk muhadarah. Nah, siapa ada soalan? Man indahu soal falyasal. Siapa ada soalan nak tanya. Dia pergi kita. Nah, orang petan ni tak nak royak dah, tangis pun ikat ni, ikat.
Tak ikat tapi supaya ikat. Malu nak tanya. Padahal le otak ni cerita masalah, oh ni masalah gini, kalau gini gana masalah ni. Gana banyak masalah tentang le otaknya. Tapi nak tanya tu dak. Tiba-tiba cubit sayang Malaysia. Mau tanya ustaz. Tu kita. Nah, tapi hidup dak hidup. Syekh. Nah, tanya ini. Dia apa hukum? Ini boleh tak Syekh? Nah, boleh. Indonesia ada depan. Malaysia, yang kedua Malaysia. Kalau kira orang Melayu ni. Hak kita di belakang su, malu. Nah, tapi saya ni kalau boleh hidup macam benar. Sebab apa? Sebab kehebatan baca Qurannya luar biasa. Nabi tanya sahabat, hadis sahih. Nabi kata, "Wahai sahabatku semua, mu suka ke tak? Mu suka ke tak nak gini nak apa? Nak aqiqah bahasa ataupun nak atiq. Ginilah tak ingat nama nak tu. Nabi sebut dalam hadis dia. Mu suka ke tak nak gini nak tu? Maka nak tu masyhur lah. Masyhur dengan unta. Unta yang comel, besar, subur, harga mahal lah. Nah, maka unta masa tu tak ada dah lah. Dia panggil mata duit ataupun benda yang paling mahal sekali yang semua orang nak di masa sahabat, masa Nabi tak ada seperti unta. Unta ada pesu. Sebab ada unta so ni boleh buat laka-laka. Nak sapi pergi menega pun boleh, nak sapi jalan. Pada pasti berhajat pada unta. Apa kalau lagi unta jantan besar, comel, gagah, oh tu nak benar-benar. Nah, tu. Sebab tu orang kaya saja yang milik untanya masa Nabi ni. Maka tak Nabi tanya, kamu nak tak? Jika kalau kamu pergi di kedai tu nama Atiqah atau nama lain, pergi pak, maka unta banyak. Nabi kata mu pilih ambil hak mu suka. Pilih ambil hak mu kena, maka mu hirat buat kelik dengan tak kena bayar duit. Mu nak tak? Hanya lagu tu. Semua para sahabat nak solat. Nah, tu dia siapa tak say. Gimana kata ben buat kelik ni? Sebab kita sahabat kata ben pada orang panggil Honda di Taning ya atau buat susu ya. Siapa hari ambil kata buat kelik. Dua rasa bedai dulu. Tak itu kan nak ambil buat kelik tu. Tu. Maka Nabi kata pergi ke masjid, maka pergi mengaji seayat atau dua ayat daripada Quran, maka Tuhan beri pahala seolah musdekah unta seekor. Satu ayat seekor. Mu belajar satu ayat, Tuhan beri pahala seolah kamu sedekah seekor unta. Dua ayat dua ekor. Tiga ayat tiga ekor. Ekor mu suka. Kalau baca 10 ayat 10 ekor unta. Sedekah. Maka kita pun misal kata seekor unta 500,000. 10 ekor 5 juta. Sedekah. Nah, besarnya pahala. Nah, tapi kalau bab agama ni tak ada belah mana. Nah, tak ada siapa minat mana, tak suka mana. Padahal, nah, benda mudah-mudah buat dan kelebihan itu sangat hebat dan besar. Dan orang hafal Quran masya-Allah luar biasa. Yang Nabi kata, orang yang hafal Quran dan dia beramal dengan isi kandungnya Quran, yang Quran larang dia usaha tinggal, yang Quran suruh dia usaha buat, ada adab Quran yang Quran menggema dia pisah beradab dengannya, maka orang yang lagu ni Nabi kata Tuhan dia syafaat 10 orang daripada ahli keluarga dia yang wajib masuk neraka. Maka sebab dia seorang tak masuk neraka. Nah, misalnya ibu dia ni berat dosa, masuk neraka. Anak dia hafal Quran dan amal dengan isi Quran, anak dia syafaat boleh. Nah, ya Allah, ibuku aku tak jangan masuk neraka. Tuhan kata, selamatkan ibu dia daripada neraka. Tiba-tiba bapak ayah pula juga 10 orang. Maka cerak dari 10 orang ni siapa hak kita misalnya saya hafal Quran. Mula-mulanya ibu bapak saya mula-mula. Nah, anak tolongnya anak-anak saya, isteri saya. Nah, siapa lagi? Adik saya, kakak saya. Patutkah pak dara, anak dara gitu hak keliling kita. Itu dia. Allahu akbar. Lagi pula hak tu hak hafal Quran. Nah, itu dia. Hak ning tak hafal dia ni baca ya, baca. Nabi kata man qara'al Quran wa 'amila bihi. Siapa yang baca Quran, patut dia beramal dengan isi kandungnya Quran. Ulbisa walidahu bitajin dawuhu. Nah, dia panggil apa? Mithlu dawi'is syams atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang baca Quran dan dia beramal dengan isi kandungnya Quran, dan maka akhirat kelak Tuhan wi mungkut kepada ibu dan bapa dia. Sebab anak membaca Quran, minat baca Quran.
Maka Tuhan beri mungkut kepada ibu bapa dia, cahaya mungkut ni lebih cerah daripada cahaya matahari lagi. Nah, hebat. Nah, sebab tu kita yang kalau ada anak hala-hala hafal lah, hatta lah. Ngaji tahfiz, ngaji hafiz Quran. Nah, tu dia. Mudah-mudahan dia orang dia hafal Quran hati dia cerah. Nah, ngapa dia ingat? Pada golek lah, pada golek. Maka di sini kita tahu lah sebab apa Uthman bergantung dan terlekat gitu lalu dengan Quran. Saudara semua. Nah, hebat sungguh-sungguh. Nah, maka kita usaha tirulah orang yang berjaya, orang yang butung dah. Dan di sini Uthman. Maka walaupun kita tak boleh baca seperti Uthman, nah, khatam Quran sehari, setiap hari, 2 kali sehari, gila banyak mana ya khatam. Kita usaha baca tak apa dah. We ada dalam hidup harian kita setiap hari ada aku baca Quran. Nah, habis beberapa ayat. Tak boleh baca hak surah yang panjang, baca surah hak pandai. Tak boleh baca hak lain yang tak pandai, kita baca hak pandai. Nah, habis tak ada cerak tak boleh baca. Fatihah tak boleh baca Fatihah. Boleh Fatihah pun tak apa. Nah, lebih-lebih lagi qul huwallah. Yang Nabi kata, man qara'a, siapa yang baca qul huwallah 10 marratin, 10 kali, banallahu lahu baitan fil jannah. Tuhan bina rumah dalam syurga untuk dia. Nah, baca qul huwallah 10 kali. Nah, maka benda ni mudah, kita boleh baca. Nah, kalau kau tambah, kau banyak, kau comel. Nah, maka daripada kelebihan surah Al-Qul Huwallah, lebih-lebih lagi siapa yang buat siapa lah, saya tak ada buat benda ni kecek. Dia panggil apa? Banyak maklumat je. Tapi hati ada azam nak buat, tapi dengan suasana tak izin tak boleh buat. Buat sekadar-sekadar. Nah, tapi niat tu ada, insya-Allah nak buat siapa juga. Nah, daripada kelebihan Qul Huwallahu Ahad, Nabi kata, siapa yang baca Qul Huwallahu Ahad, nah, 1000 kali sehari, nah, maka Tuhan akan kurnia kepada dia tentang sifat ikhlas sempurna. Nah, itu dia. Hak ni hak nak sangatnya. Ni ikhlas ni bukan mudah. Nah, Tuhan nak bagi kita tu. Tapi orang yang beramal dengan ni, insya-Allah Tuhan bagi dengan mudah-mudah kepada dia. Nah, kalau gitu masa pada siapa kesimpulannya, nah, jadilah kita orang yang ada hubungan dengan Quran. Nah, sekadar kita boleh baca. Dan boleh baca banyak, alhamdulillah, baca banyak. Boleh baca sikit, baca sikit. Yang penting we baca. Nah, sebab tahu dah kelebihan ni. Nah, habis tak ada, qul huwallah tak apa dah. Ada. Lepas tu kita baca Quran setiap kali kita baca Quran, tak kira sikit banyak. Nah, panjang panah tak kira, hadiah kepada orang mati dah. Nah, saudara. Lepas tu cara hadiah, jangan hadiah kepada ibu bapa kita saja. Hadiah ke semua orang Islam. Itu dia cara lagu tu. Sebab apa? Sebab kau banyak kita hadiah pahala kepada orang yang mati, kau banyak kita dapat pahala. Sebab apa? Sebab kalau kita buat kepada satu orang mati, kita buat kepada satu orang, maka dapat pahala satu orang. Kita hadiah kepada 1000 orang, kita dapat 1000 pahala. Bagaimana jika kita hadiah kepada semua orang Islam mati dah yang bilangnya puluh-puluh ribu juta, maka kita dapat pahala puluh-puluh ribu juta. Tu cara dia. Nah, ada dia, insya-Allah. Nah, tanamlah jiwa kita. Dia panggil, aku nak usaha buat benda ni seboleh-bolehnya. Mudah-mudahan aku berjalan turut orang yang butung, aku butung seperti dia kata, insya-Allah. Nah, itu dia. Maka pada malam ni sekali itu saja. Dan saudara semua, akhir sekali saya minta maaf banyak-banyaklah. Minta maaf banyak-banyak, dan sebablah minta maaf banyak-banyak. Jadi saya dah orang panggil bagi tahu kota email. Jadi baru ni itu malam minggu lepas, hari Senin minggu lepas tu email nak bersorak di masjid. Saya tak boleh bersorak sebab saya ada ceramah di masjid Pesantara. Maka saya hantar kokuam nak dengan suara kepada email dah. Nah, kata suruh waktu baik dalam mesyuarat rupa lagu-lagu ni. Tiba-tiba dia tak ada waktu baik dah. Dia baca lewat, pas tak ada rakyat dalam majlis dia panggil suara kanak-kanakan tu. Jadi apa hak saya minta tu ialah saya nak minta orang panggil apa tinggal jawab tu khatib ni sebab tak ada. Tak sungguh-sungguh. Nah, semalam mengat tebang, malam nak kalau itu mengakaklah mari malam mayat-mayat malam. Sebab tu lepas mayat-mayat klik dah. Klik tak bala bin tidur tak apa malam. Mujud tak jaga. Tak jaga pun kelewat dah pukul 4:20 dah kita tak. Tu dia.
nak boleh bangun. Penat sungguh, letih sungguh. Nah, tu dia. Sebab tu kalau kita duduk lagu ni tu, jadi tak ada masa mana. Dia tak ada masa ni, dia tak ada tanggungjawab kita ada. Dia tak pergi, dia mau kecek, dia mau tutup. Ya situ. Nah, maka duk fikir lama kan, kenapa tak kena letak. Tapi tak sabar saya lah, halang tak ada gapo. Kita tolong berlaku supaya tamneng tak sempat ada, cuma letak orang lain je. Nah, baca ketebah tak ada masalah. Baca setiap minggu tak apa, tak ada masalah. Nah, tapi tanggungjawab tu nampaknya dia panggil nampak kena hundur sebab tak awak penat. Nah, penat. Saudara tu buat terbuka ya. Nak tak penat. Misalnya saya live waktu pagi ni. Sudah pukul 9 baru boleh makan nasi. Start tengah jam. Baru lepas makan nasi sudah, telefon telefon. Kadang-kadang sampai pukul 11. Nah. Dan kadang-kadang orang mari rumah. Nah, hari mana yang saya tak tidur lepas pada Zuhur, hari itu sudah nak live tak boleh live. Penat sungguh-sungguh. Nah, tu dia. Maka tengah hari itu lepas Zuhur tidur start, tak asar. Tu lepas asar tu start boleh rehat sikit-sikit. Duk jalan ke pondok ataupun kadang-kadang dia panggil wak ayat tawar pula dah. Dah mana ayat tawar. Di masjid baca ayat tawar sejak setengah pula siapa orang bengorek misalnya tu. Jadi masa tu jadi itu sangat. Sebab tu dia lupa marifat, dia mari semaya saja klik dengan tak lagi kubur apa gitu ni sebab ada uzur mak tarak sungguh-sungguh. Nah, maka lepas dah misalnya hak dulu pi dulu tak ingat dulu. Hak belum ada semalam ni juga kita tak lagi gak dia panggil apa? Siapa hak dulu tu? Hak belum ni ya. Ya. Hak itu tu piara. Tu hak piara itu ni. Hak itu Malay tu. Dia panggil Pak Sulipeng itu. Juga kita mari semaya saja ya. Lepas tu dia tak ada pergi kubur dah. Nah, penat tahu letih. Pas malam pun supaya tak ada pergi kubur. Lepas malam tu klik halu dah malam. Nah, maka minta maaf banyak-banyaklah dia panggil Pak. Pada hak kita kena pergi sebenarnya tu. Dia panggil tanggungjawab kita. Tapi dengan sebab penat sungguh. Nah, tak ada pergi dah. Nah, maka minta maaf banyak-banyak. Lepas tu nampaknya gitulah. Dia kena dia panggil hundur diri dulu daripada tanggungjawab tu. Nah, letak siapa-siapa pun tak apa. Tapi kerja tu kita kerja ikut sama je. Nak panggil mesyuarat kita luar insya-Allah kita mari. Dan kalau ada tebah apa semua kita support tulah ya insya-Allah. Nah, maka malam ni itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.